Datuk Yang Di-Pertua, soalan saya soalan nombor 6. Silakan Yang Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan pada masa sekarang tidak mempunyai sebarang perancangan untuk menaikkan kadar GST yang telah dicadangkan 4% sebelum ini. Apa yang penting pada kerajaan sekarang adalah untuk memastikan maklumat mengenai mekanisme dan impak pelaksanaan GST dapat disampaikan kepada seluruh rakyat. Selain daripada itu, penetapan kadar GST pada kadar 4% adalah juga untuk memastikan rakyat tidak menerima kesan negatif daripada pelaksanaan GST. Pada kadar 4% tersebut, ia memberi kesan neutral kepada inflasi dan hasil kerajaan secara keseluruhannya. Bahkan hasil cukai boleh bertambah daripada sistem GST yang lebih efisien dan tahap pematuhan yang lebih tinggi. Matlamat utama kerajaan di dalam melaksanakan GST adalah untuk menyusun semula sistem percukaian negara yang sedia ada supaya menjadi lebih komprehensif, lebih efisien, telus dan mesra perniagaan. GST akan menggantikan cukai kepenggunaan sedia ada, iaitu cukai jualan dan perkhidmatan. Ianya merupakan satu bentuk cukai yang mempunyai banyak kelebihan yang mana dapat mengatasi pelbagai masalah dan kelemahan dalam sistem percukaian sekarang. Sebab itulah sistem GST ini telah dilaksanakan di 146 buah negara, termasuk negara-negara yang kurang maju berbanding Malaysia. Selain daripada itu, pelaksanaan GST juga dapat mengurangkan kos menjalankan perniagaan di Malaysia dan harga barang dan perkhidmatan akan menjadi lebih kompetitif di pasaran tempatan dan antarabangsa. Ini adalah disebabkan GST yang dibayar oleh peniaga ke atas input perniagaan seperti bahan mentah, bil telefon, peralatan pejabat dan lain-lain boleh dituntut sebagai kredit daripada kerajaan. Oleh yang demikian, GST bukanlah menambahkan kos kepada perniagaan. Justru di Malaysia sendiri banyak badan-badan NGO dan persatuan profesional dan persatuan perniagaan telah memberi sokongan ke atas pelaksanaan GST. Terima kasih. Yang Amat Taling Jaya Utara. Masih kepada Yang Berhormat Menteri. Kerajaan kata kerajaan tidak merancang untuk meningkatkan kadar GST, tetapi ahli-ahli daripada lembaga NEAC, National Economic Action Council, telah berkata di luar bahawa GST diperlukan supaya defisit kerajaan dan juga hutang kerajaan dapat masalah defisit dan masalah hutang dapat diatasi. Dan perkara ini akan dapat diatasi sekiranya GST dapat ditingkatkan dengan jangka masa yang akan datang untuk meningkatkan pendapatan bagi kerajaan. So saya rasa kerajaan kata tidak merancang untuk meningkatkan kadar GST daripada kadar 4% tu macam selaras dengan apa yang dikatakan oleh ahli-ahli daripada NEAC. Dan saya minta kerajaan untuk menjelaskan sama ada kerajaan rasa GST ni lebih baik jika ianya dilaksanakan selepas kita mencapai matlamat di mana kita telah mencapai high income status. Selepas tu ramai rakyat sudah membayar cukai pendapatan, bukan macam sekarang 85% daripada pekerja tidak bayar langsung apa-apa cukai kerana tidak mampu. Selepas tu lebih wajar sistem cukai kita diubah suai untuk satu situasi di mana kita menjadi satu developed nation. Dan akhir sekali saya minta apakah status feedback yang kerajaan tengah minta daripada pihak orang awam, dan adakah kerajaan akan membahas bil undang-undang GST pada sesi bulan depan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. 3 soalan tambahan. Pertamanya, apa yang disuarakan oleh ahli-ahli penasihat NEAC bukanlah merupakan pendirian kerajaan.
mereka boleh menyuarakan, tetapi pendirian kerajaan adalah berbeza. Kalaupun mereka mencadangkan rangka model baru ekonomi, ia juga bukan merupakan model yang diterima sepenuhnya oleh kerajaan. Jadi ini perlu diambil kira. Keduanya mengenai apakah tidak wajar GST ini dilaksanakan selepas negara mencapai tahap negara berpendapatan tinggi. Saya merasakan bahawa pengalaman di seluruh dunia tidak menunjukkan bahawa paras pendapatan negara itu seharusnya menjadi ukuran kepada pelaksanaan GST. Kalau kita lihat 146 buah negara yang telah melaksanakan GST ini, banyaknya adalah negara-negara yang sedang membangun. Ya. Ada senarai pun di sini, cuma saya tak hendak sebutlah. Ya. Umpamanya negara-negara yang per kapita, dari segi pendapatan per kapita yang kurang daripada Malaysia, kalaulah pendapatan yang hendak dijadikan ukuran oleh Yang Berhormat, maka kita lihat bahawa Venezuela, Kazakhstan, Brazil, Afrika Selatan, Thailand, Sri Lanka, Sudan adalah merupakan negara-negara yang mempunyai per kapita yang kurang daripada Malaysia dan telah melaksanakan GST. Begitu juga dengan negara-negara lain. Jadi saya rasa jelaslah bahawa tahap pendapatan negara tidak seharusnya menjadi penentu kepada bila GST patut dilaksanakan. Yang baik perlu disegerakan, yang tidak baik kita jangan laksanakan. Yang ketiganya adalah mengenai pendekatan untuk menjelaskan kepada rakyat. Ya, kerajaan telah pun menjalankan sesi atau program penerangan dan kesedaran kepada pelbagai pihak, baik kerajaan yang merangkumi kerajaan negeri, agensi, universiti-universiti, perniagaan, pengguna, dan setakat ini saya difahamkan sebanyak 126 buah program telah pun dilaksanakan untuk menerangkan dan telah melibatkan lebih daripada 18,000 peserta. Dan daripada maklum balas yang diterima, apabila penjelasan telah dibuat dengan sebaiknya, maka penerimaannya agak memberansakan. Terima kasih.